Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi Jason. Boleh dengar suara? Boleh. Okey, terima kasih. So kalau boleh dengar, okey. Kita buat sekejap sajalah hari ini ya. Saya akan sambung sekejap saja ya. Hmm, Okey. Okey, tidak apa. Hari ini hari Khamis ya. 25 hari bulan Mac ya. So hari ini saya akan buat sekejap saja dan saya akan sambung pada besok ya. Besok kita ada berapa? Kita ada 3 waktu besok ya. Nanti kita akan buatlah macam mana rancangan ya, bagaimana ya. Okey. Ada lagi yang masuk? Ada lagi yang sedang masuk? Tak apa ya. Okey, kita mulakan sekarang lah ya. Ya, 4.2. Okey, kelas 1 Omega. Okey. Selamat pagi, apa khabar semua? Harap-harap sihatlah ya. Okey. Kita ada 2 hari lagi sebenarnya kelas ya. Hari ini dengan besok. Besok 1 Omega akan mula pada pukul besok juga akan mula pada pukul 8.30 pagi ya. 8.30 pagi sehingga pukul 10. Tapi mungkin saya akan buat sekejap jugalah. Okey. Kemudian minggu depan juga cuti seminggu dan kita semua akan kembali ke sekolah. Akan balik ke sekolah pada 5 hari bulan April hari Isnin 5 hari bulan April semua akan kembali ke sekolah. Okey. Lebih kurang ialah seminggu lagi lah lebih kurang ya. Tak apa. Kalau ada maklumat lanjut kalau ada maklumat lanjut nanti cikgu akan beritahulah ya. Dan jadual akan jadual baru. Bukan jadual yang lama. Akan diberitahu kemudian. Kamu cuma standby sahaja. Minggu depan hari Isnin 5 hari bulan 4 akan kembali ke sekolah ya. Okey. Kita sambung balik tajuk untuk hari ini. Sebelum saya sambung tajuk pada hari ini, kita ingat kembali tajuk yang kita sudah belajar pada hari pada pelajaran yang sebelumnya ya, yang semalam. Okey. Kita sudah belajar 4.1 ya, pembiakan aseks dan pembiakan seks ya. Ini kita sudah belajar. Okey, pastikan kamu tahu apa itu maksud pembiakan yang pertama dan apa itu pembiakan seks dan pembiakan seks dia sini ya. Pastikan kamu boleh. Yang mana belum ya, saya akan bagikan video yang tidak hadir semalam. Saya akan bagikan video video kelas semalam dalam grup Telegram ya. Pastikan kamu tahu apa itu maksud pembiakan ya. Yang kedua, kamu tahu beza pembiakan seks dan pembiakan aseks. Pastikan kamu faham apa maksud pembiakan seks dan pembiakan aseks. Kemudian yang ketiga, pembiakan seks ini merupakan apa dia? Right? Yang terdiri daripada mesti ada dua ya. Mesti ada jantan dan mesti ada betina. Induk dia ya, mesti ada induk jantan dan induk betina. Dan induk jantan ini dia ada sperm dan induk betina dia ada ovum. Okey, barulah dia boleh menghasilkan individu baru ataupun anak. Ya. Kemudian apa itu persenyawaan? Saya sudah tunjukkan gambar semalam ya. Dan ada dua jenis persenyawaan di dalam pembiakan aseks, iaitu persenyawaan dalam dengan persenyawaan luar. Dan gambarnya pun ada contoh gambar dia di sini ya. Apa contoh persenyawaan di dalam dan persenyawaan di luar. Persenyawaan itu maksud dia sperma dengan ovum, sperma daripada lelaki dan sperma daripada jantan dan ovum daripada perempuan, dia bertemu. Kalau dia bertemu, kita panggil dia persenyawaan. Selepas persenyawaan, barulah dia akan menjadi anak yang baru ya, ataupun akan jadi individu yang baru ataupun baby. Okey. Dan pembiakan aseks pula kita sudah belajar, contohnya pembiakan aseks ialah pembiakan vegetatif, pembentukan spora ya.
Dan semua ini kita sudah belajar semalam. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar 4.2. Kita akan belajar tentang sistem pembiakan manusia. Okey, special untuk manusia sahaja. Okey, kita akan belajar tentang sistem pembiakan dalam manusia. Baik. Sebelum itu, kita kena tahu dahulu, kamu boleh buka dalam muka surat 97, muka surat 98. Okey. Baik. Dalam sistem pembiakan manusia, kamu kena ingat dua. Kamu kena ingat dua sistem, iaitu sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Dan bahagian-bahagian, ini bahagian-bahagian untuk sistem pembiakan lelaki. Ya, pastikan kamu tahu nama dia, kemudian dia punya fungsi. Okey. Dalam sistem pembiakan lelaki, ada yang pertama kita panggil dia pundi kencing. Pastikan kamu tahu di mana bahagian pundi kencing ini di sini. Okey. Yang kedua kita panggil dia vesicle semen. Ini vesicle semen. Okey. Yang ketiga kita panggil dia kelenjar prostat. Yang keempat ductus sperma. Yang kelima urethra. Yang keenam skrotum. Yang ketujuh testis. Yang ke-8 zakar. Ini untuk sistem pembiakan lelaki. Dan ada dua bahagian di sini ya. Pandangan hadapan. Okey, dia ada dua pandangan. Ini pandangan hadapan dan ini pandangan sisi untuk sistem pembiakan lelaki. Okey. Ada 8 bahagian dalam sistem pembiakan untuk lelaki yang kamu kena kenal pasti dia punya kedudukan dan nama dia. Okey. Kemudian yang bawah ialah fungsi dia. Okey, fungsi untuk setiap bahagian pembiakan lelaki. Ya, lelaki ke kamu pelajar murid lelaki ke murid perempuan kena ingatlah ini ya, mungkin akan ditanya dalam peperiksaan nanti. Okey. Apa maksud vesicle semen? Vesicle semen merembeskan bendalih yang mengandungi nutrien untuk sperma. Urethra salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Okey. Ductus sperma menyalurkan sperma dari testis ke urethra. Zakar memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Skrotum memegang dan melindungi testis. Testis menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan menghasilkan hormon seks jantan. Dan kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey. Kamu kena hafal ke ini. Tidak perlu hafal lah ya, tidak perlu hafal sebenarnya. Tetapi kamu kena faham juga, tak kisahlah kamu lelaki ke, kamu pelajar lelaki ke, pelajar perempuan, kena faham struktur orang panggil bahagian dan fungsi sistem pembiakan untuk lelaki. Okey, ini untuk bahagian lelaki. Dan bagaimana pula dengan bahagian perempuan? Dan ini kena ingat juga ya, merupakan struktur dan fungsi untuk bahagian perempuan. Ya, kalau struktur lelaki tadi ada 8, untuk perempuan ada 1, kita panggil dia tube falopio. Pastikan tahu kedudukan tube falopio. Yang kedua kita panggil dia ovari. Yang ketiga kita panggil dia uterus. Yang keempat kita panggil dia cervix dan yang kelima kita panggil dia faraj. Jadi ada 5. Kalau untuk perempuan ada 5, 1 hingga 5 bahagian pembiakan perempuan. Dan kalau di dalam gambar ini ada 2 bahagian, sama ada bahagian hadapan ataupun bahagian sisi. Okey, ini untuk bahagian pembiakan perempuan. Dan seperti biasa, di bawah juga ada fungsi untuk bahagian pembiakan perempuan. Yang pertama tadi tube falopio, tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Masih ingat lagi gamet? Gamet lelaki kita panggil dia sperma. Gamet perempuan kita panggil dia ovum. Ya, gamet lelaki kita panggil dia sperma. Dan di mana persenyawaan berlaku? Kamu ingat, persenyawaan berlaku di dalam tube falopio. Maknanya lelaki punya sperma akan berjumpa dengan ovum di dalam badan perempuan. Di mana? Di tube falopio. Di sini, di tube falopio.
Okey. Kemudian yang kedua ovari. Ovari menghasilkan gamet betina, ovum dan hormon seks wanita. Ovari dia menghasilkan gamet perempuan ataupun ovum. Yang ketiga uterus ataupun rahim, tempat embrio berkembang dan membesar. Yang keempat kita panggil dia cervix, mengeluarkan mucus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Dan yang kelima kita panggil dia faraj, menerima sperma dan menjadi lalu saluran bayi dilahirkan. Okey. Kamu cuba kenal pasti dahulu, kita panggil dia organ ataupun sistem pembiakan untuk perempuan dan sistem pembiakan untuk lelaki. Kena faham bahagian-bahagian ini sebelum kita pergi ke tajuk yang seterusnya, ya. Okey, ini saya tak mau ajar banyaklah, ya. Kamu boleh buka buku dan tengok sendiri sistem pembiakan untuk lelaki dan sistem pembiakan untuk perempuan. Okey? Boleh faham? Okey tak? Boleh? Okey. Yan Lee. Okey, bagus. Okey. Ini tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ni adalah perubahan fizikal yang berlaku ketika akil baligh. Perubahan fizikal yang berlaku ketika akil baligh. Apa maksud akil baligh? Akil baligh ini maksudnya kamu sudah besar. Maknanya kamu bukan lagi budak-budak. Senang begitu saja yang nak faham. Kamu bukan lagi budak-budak. Kamu sudah menjadi orang dewa. Kamu sudah menjadi orang dewasa. Okey? Sebab dalam hidup ini ada baby. Kemudian bila baby ada kanak-kanak. Saya tunjuk dulu Saya tunjuk dulu gambar dia. Bagi kamu fahamlah, ya. Inilah lebih kurang. Okey. Okey. Boleh nampak tak gambar ni? Ini gambar apa ni sebenarnya? Gambar apa ni? Ini gambar peringkat-peringkat kehidupan lah, betul? Saya cuba lukiskan di sini. Ini mungkin baby lah. Daripada mungkin lepas lahir sampai sini lebih kurang. Ini mungkin kita panggil masih lagi baby lah. Masih lagi baby. Okey, lebih kurang baby, bayi lagi. Okey. Dan nombor 2 pula daripada sini mungkinlah, silap ni. Daripada sini ini sebenarnya. Sampai sini mungkin kita boleh panggil dia, ini zaman apa ni kelas? Mungkin zaman kanak. Zaman budak-budak, zaman kanak-kanak. Mungkin kamu sekolah rendah. Mungkin darjah 1 sampai darjah 6, ini pada bahagian ini. Yang sebelah ni baby. Okey. Sekarang kalau sebelah sini, kalau ini warna kuning ini. Warna kuning ini kita panggil je zaman remaja. Zaman remaja ataupun kita panggil je remaja lah, zaman remaja. Okey. Kemudian yang 2 ini, yang seterusnya, ini mungkin zaman dewasa. Ini dewasa. Dan yang last kali, yang 2 last kali ini mungkin ni zaman orang tua lah, maknanya zaman orang tua lah yang sudah
sudah tua. Okey. Sekarang kamu rasa kamu sekarang bahagian mana? Kamu sekarang umur berapa? Umur 13 tahun. Ya, 14 tahun. Kamu di bahagian mana sekarang kamu rasa? Bahagian nombor 1 ke? Bahagian nombor 2 ke? 3, 4 atau 5? Kamu rasa kamu bahagian mana sekarang? Ya, kelas? Cepat tengok gambar ni. Kamu sekarang rasa nombor berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4, 5? Cepat. 3, Chong Yang Li, ya. Kamu bahagian 3. Ya, maknanya bahagian kamu sekarang ialah remaja. Remaja. Okey. Macam saya sekarang nombor 4, dewasa. Saya pun tak lama lagi mau pergi nombor 5, kan sudah tua kan. Jadi kamu sekarang remaja. Jadi apa itu akil baligh? Akil baligh itu kamu daripada kanak-kanak kamu sudah menjadi orang yang besar. Sudah menjadi orang yang boleh orang panggil boleh apa ini? Boleh menghasilkan anak. Maknanya organ pembiakan kamu sudah boleh berfungsi. Okey? Itu maksud dia akil baligh. Alright? Mungkin dalam umur daripada umur 13, 12 sampai umur 17 ataupun 16 tahun. Ini bahagian remaja. Kamu sekarang bahagian ini sekarang. Yang warna kuning ini. Ini bahagian yang sangat penting. Remaja. Okey. Akil baligh ini maksud dia, okey. Akil baligh itu maksud dia kamu sekarang berubah, okey, menjadi apa? Menjadi matang. Ya, menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Itu maknanya akil baligh. Kamu sudah matang, lelaki boleh keluarkan sperma dan perempuan juga boleh keluarkan ovum. Maknanya kamu boleh buat anak dah, boleh menghasilkan anak. Umur berapa? Nanti kita tengok umur berapa. Dan ada perubahan. Ya, kamu bukan budak-budak lagi. Memang ada perubahan. Perubahan dari segi apa? Emosi, perubahan dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Fisiologi itu maknanya contohnya kamu semakin tinggi. Kalau perempuan mungkin semakin sama jugalah macam lelaki, ya, kamu menjadi lebih tinggi, suara menjadi lebih besar dan sebagainya. Nanti kita akan tengok apa yang berlaku ketika akil baligh, ketika kamu sudah orang kata boleh menghasilkan anak. Okey. Okey, tengok di sini. Umur lelaki, kita pergi pada lelaki dahulu, ya. Dia mencapai akil baligh lebih kurang umur 14 hingga 17 tahun. Ya. Perempuan pula antara 10 hingga 12 tahun. Mana satu, lelaki ke perempuan yang cepat matang ataupun cepat besar? Lelaki ke perempuan di sini? Lelaki dia cakap sini umur dia lebih kurang 14 hingga 17 tahun, barulah dia matang, barulah dia akil baligh. Dan perempuan 10 hingga 12 tahun. Mana yang lelaki ke perempuan dulu yang cepat matang? Ya? Lelaki ke perempuan? Mestilah perempuan. Kalau kau tengok di sini, perempuan 10 tahun, 12 tahun, dia sudah boleh mengeluarkan ovum. Dia ada ovum keluar. Kalau lelaki mungkin 13, 14 hingga 17 barulah dia boleh keluarkan ovum. Boleh dia keluarkan sperma. Okey. Jadi, kita tengok yang seterusnya, apakah dia perbezaan untuk kalau lelaki itu sudah besar, maksud dia daripada dia kanak-kanak dia mau jadi orang yang remaja. Ingat, daripada kanak-kanak, ya, daripada kanak-kanak dia nak jadi remaja. Ini kamu sudah orang panggil akil baligh di sini, ya. Kamu bukan budak-budak lagi, ya. Kamu bukan kanak-kanak lagi. Kamu sudah remaja. Ya. Kalau kamu di sekolah rendah dulu bolehlah main-main, lelaki perempuan main sama-sama, kan. Bergaul sama-sama. Tetapi kalau sudah remaja, mungkin kamu ada rasa malu. Betul? Sebab kamu sudah besarlah contohnya. Ingat kan?
Kalau dulu masa kamu darjah 3, darjah 4, darjah 5, semasa kanak-kanak boleh mainlah di sekolah, pergi PJ ke, main apa kacau kawan lah. Tetapi kalau dah dari tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sudah ada rasa malu. Sebab kamu sudah remaja. Okey. Okey, tengok di sini. Apa perbezaan antara kalau kamu dah besar apa perbezaan lelaki? Lelaki di sini dia kata peti suara dia akan membesar dan suara akan menjadi garau. Ini biasa lelaki. Kalau dulu kamu semasa darjah 5 ke darjah 6, suara kamu kecil. Suara lelaki ini macam suara perempuan kan. Tetapi apabila sudah besar, suara kamu akan jadi garau, akan jadi besar. Badan, bagaimana pula dengan badan lelaki apabila sudah matang? Dan muka kamu akan mula tumbuh misai dan janggut akan mula tumbuh. Bukan licin. Semasa kanak-kanak ada misai kan? Semasa kanak-kanak ada janggut, ada misai? Tidak ada kan? Jadi semasa pergi remaja, mungkin akan timbul sedikit, ada bulu-bulu di muka sedikit. Ataupun ada janggut sedikit. Ini ataupun bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada akan mula tumbuh bulu. Okey. Semasa kanak-kanak tak ada bulu kan, tidak ada bulu, licin saja. Muka pun okey, cantik saja. Tapi bila sudah matang akan tumbuh bulu. Dan kalau organ pembiakan, ini untuk lelaki testis menghasilkan sperma dan hormon. Maknanya dia bahagian pembiakan lelaki akan mula menghasilkan sperma. Kemudian yang kedua, bulu akan tumbuh di bahagian sulit. Maknanya pada bahagian sistem pembiakan ada tumbuh bulu. Dan zakar dan skrotum akan mula membesar. Zakar dan skrotum maknanya bahagian organ pembiakan tu akan mula membesar. Itu contoh perubahan yang berlaku kepada lelaki apabila matang. Matang umur berapa lelaki? Lebih kurang umur berapa? Umur 14 hingga umur 17 tahun. Umur 13, kadang-kadang ada yang awal kadang-kadang ada yang lambat. Ada sesetengah umur 13, umur 12 dia sudah matang. Ada setengah yang lambat. Tapi biasanya untuk lelaki, mereka akan membesar, mereka akan matang umur 17 hingga 14 hingga 17 tahun 14 hingga 17 tahun untuk matang. Dan untuk perempuan pula bagaimana? Untuk perempuan pula apa yang berubah? Buah dada dan punggung mula membesar dan lebar. Ini untuk perempuan. Buah dada ni bahagian depan akan mula membesar dan punggung mula padat dan lebar. Akan ada shape lah, perempuan akan ada bentuk badan. Dan bulu akan tumbuh di bahagian ketiak. Perempuan pun ada akan mula tumbuh bulu lah di badan dia. Okey. Dan untuk organ pembiakan, ovari perempuan akan mula menghasilkan ovum dan bulu akan tumbuh di bahagian sulit dan kitaran haid akan bermula. Haid ini ialah period. Period akan bermula untuk perempuan. Akan bermulalah period ataupun kita panggil je datang bulan. Nanti kita akan belajar tentang datang bulan pada kelas akan datang untuk perempuan. Perempuan ni dia special sedikit sebab dia sebulan sekali dia ada panggil period ataupun datang bulan. Lelaki tidak ada period Lelaki tidak ada period. Perempuan dia ada period. Sebulan sekali. Nanti kita akan belajar. Okey, apa itu period Boleh faham? Boleh faham ini Okey. Harap boleh fahamlah. Okey, apa yang saya katakan ini Okey. Ada soalan sebelum sambung? Sekarang pukul 8.59. Saya sambung sedikit. Ada soalan tak? Okey. Seterusnya kita akan, terima kasih. Seterusnya kita akan belajar tentang perbandingan antara gamet jantan dengan gamet betina. Perbandingan gamet jantan dengan gamet betina. Apa itu gamet? Gamet itu ialah sel pembiakan. Perempuan akan keluarkan ovum dan lelaki akan keluarkan sperma.
Dan macam mana bentuk ovum dan macam mana bentuk sperma, kamu boleh buka buku teks, muka surat 102, dan ini adalah contoh gambar ya, ini adalah gambar sperma dan gambar ovum. Dan sebelum itu, sperma ialah sel yang paling kecil. Ya. Sperma ialah sel yang paling kecil di dalam badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Dia bentuk macam anak katak tu. Manakala ovum ialah sel yang terbesar di dalam perempuan. Dan ini gambar ovum. Okey, kenal pasti ya, mana satu sperma dan mana satu ovum. Dan kenal pasti juga bahagian-bahagian untuk sperma dan ovum. Okey, kita tengok yang pertama dulu, iaitu sperma. Ingat ya, sperma ialah sel pembiakan untuk lelaki. Dia terdiri daripada nukleus, kepala, bahagian tengah dan ekor. Dan ekor ni untuk dia berenang. Manakala ovum pula ialah lapisan jeli, nukleus, cytoplasma dan membran sel. Okey. Nanti kita akan tunjukkan gambar yang sebenar ya, macam mana itu gambar sperma dengan ovum. Dan ini antara gambar dia lah, kamu kena kenal pastilah ya, gambar mana satu sperma, yang ini sperma dan ini adalah ovum. Dan ini bukan saiz sebenar ya. Sebenarnya sperma ini dia lebih kecil lagi daripada ovum. Ovum ni besar. Tak apa, nanti kita akan tunjukkan lebih lanjut. Okey. Apa dia perbezaan antara ovum dengan sperma? Ini perbezaan dengan persamaan dan perbezaan. Persamaan dia ialah sperma dengan ovum membawa maklumat genetik. Sperma dengan ovum dia membawa maklumat genetik. Apa itu contoh maklumat genetik? Contohnya maklumat genetik ya. Semalam saya dah tunjuk ni. Contohnya gambar apa itu semalam, maklumat genetik contohnya warna rambut, warna kulit, warna mata, bentuk hidung, ataupun rambut kerinting atau rambut panjang lah, rambut kerinting ataupun rambut yang lurus. Itu maklumat genetik. Okey. Mungkin ya, mungkin kalau ada dua orang lelaki perempuan yang berkahwin, seorang mungkin seorang mata dia biru dan seorang lagi mata dia hitam ataupun coklat, dan anak dia mungkin akan dapat mata warna biru ataupun warna coklat. Itu maklumat genetik ya. Jadi sperma dia membawa genetik lelaki, ovum dia membawa genetik perempuan ya. Kemudian dua-dua ni adalah sel pembiakan. Ini persamaan antara sperma dengan ovum. Apa dia perbezaan? Untuk lelaki ya, untuk sperma dia boleh bergerak. Untuk ovum dia tidak boleh bergerak. Untuk sperma dia dihasilkan oleh testis, ovum pula dihasilkan oleh ovari. Untuk sperma kita namakan dia gamet jantan. Untuk ovum kita panggil dia gamet betina. Sperma pula ialah sel terkecil di dalam badan dan ovum merupakan sel yang terbesar di dalam badan. Okey? Boleh faham ini ya? Saya akan tunjukkan gambar. Mana satu sel, mana satu. Okey. Mana gambar yang real? Ini contoh gambar yang real lah. Ini gambar yang betul lebih kurang ya. Saya akan tunjuk lagi. Mana gambar yang lain? Tak apa. Mana dia tadi? Sudah hilang. Ini contohlah ya. Ini contoh gambar ovum dengan sperma. Di manakah ovum? Ya? Ovum itu yang berada yang warna merah ini. Yang warna merah ini. Ini sperm ya. Ini sperm. Yang merah-merah ini sperm.
Ya. Ada banyak ke ada sedikit sperma? Sperma untuk lelaki banyak ke sedikit? Ya. Kamu kena ingat ya, sperma untuk lelaki ni dia ada banyak. Ya. Lebih kurang berapa? Kita tengok di sini balik tengok buku balik. Sperma untuk lelaki ni dia lebih kurang nampak? Dia lebih kurang 60 juta. Oh, banyak ya. Dalam sperma ni dia ada 60 lebih kurang 60 juta setiap sentimeter padu ataupun lebih kurang 300 juta sperma. Ya. Sperma ini dia keluar daripada lelaki, dia masuk ke dalam badan perempuan, ada lebih kurang 300 juta sperma. Sperma ni ada banyak sebenarnya. Ovum ada berapa? Yang ovum ni yang bulat besar ni. Ovum ni yang bulat yang besar. Ovum ini dalam perempuan dia cuma keluar satu saja. Satu kali saja dia keluar dalam sebulan. Okey. Kamu kena ingat ovum ni dia keluar satu saja. Tetapi sperm ini dia boleh keluar dalam 200-300 juta setiap kali dia keluar. Okey. Dan ovum ini hanya keluar satu setiap bulan. Setiap bulan dia mesti keluar satu. Ya. Tetapi sperm kalau dia boleh keluarkan suka hatilah boleh keluarkan, tetapi dia punya jumlah dia banyak. Okey. Boleh faham ini ya? Ini sperm dan ovum. Yang gambar yang betul lah. Ya. Okey. Dan kamu kena ingat, kalau tak ada sperm, kalau sperm dengan ovum ini dia tidak bertemu, dia tidak boleh dapatkan anak. Sperm dengan ovum dia mestilah ada persenyawaan barulah boleh mendapatkan anak ya. Okey. Boleh faham ini ya? Harap boleh fahamlah ya. Okey. 4.2 itu saja sudah habis untuk hari ini. Jika kamu ada masalah, ada pertanyaan, boleh tanyalah di dalam grup Telegram ya. Boleh ya? So kita habis pada hari ini. Kita akan jumpa besok. Kita akan jumpa besok pada pukul 8.30 lah ataupun pukul 9. Saya mula pukul 9 besok ya. Sebab besok kita ada kelas lagi sebelum cuti, kemudian lepas cuti kita akan jumpalah, ada jadual baru nanti. Okey. Jadi kalau tidak ada masalah, saya akan bagi latihan di dalam Telegram ya, saya akan WhatsApp, saya akan message dalam Telegram untuk latihan kamu. Okey. Jadi terima kasih. Boleh keluar kelas sekarang ya, kalau tidak ada masalah. Okey, terima kasih, kita jumpa besok. Bye bye. Terima kasih Yan Lee, Wen Hoi. Boleh keluar sekarang. Nanti saya akan bagi latihan. Bye bye.